Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berada. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan tuan-tuan, para pemakmur rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita. Allah masih lagi memanjangkan usia kita dan memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita masuk muka surat yang ke-89. Betul tak? Yang bawah sekali tu, nasihat untuk pemimpin umat Islam. Kalau tak salah saya berapa 89 mungkin betul kot tu. 89 betul. Baik, 89 yang bawah sekali, nasihat untuk pemimpin umat Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, baik kita refresh balik. Hadis yang ketujuh, agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wal kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Kami bertanya, bagi sesiapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, kepada Allah, wal kitabillah wal rasulih, bagi kitab Allah dan juga rasulnya, wali a'immatil muslimin. Ni kita malam ni kita nak masuk wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin umat Islam ataupun pemimpin kaum muslimin, dan juga wa ammatihim, dan sekalian orang muslim. Baik, nasihat untuk pemimpin umat Islam. Apa yang kita boleh lakukan untuk merealisasikan hadis ini? Yang pertama sekali iaitulah kita membantu mereka. Membantu siapa? Membantu pemimpin umat Islam dalam perkara kebenaran. Benda-benda yang baik kita sokong. Contohnya menjaga keselamatan keselamatan umat, keselamatan negara, tanah air dan sebagainya, atau keselamatan kesihatan kita sendiri COVID-19 ni. Jadi benda-benda yang baik itu, patuhilah SOP dan sebagainya itu adalah perkara yang perlu kepada umat Islam menyokong, membantu mereka dalam perkara yang kebenaran. Apa saja benda yang benar yang mereka lakukan, kita kena sokong. Kemudian yang keduanya, mentaati mereka dalam urusan yang benar. So lebih kurang juga taat kepada mereka dalam urusan yang betul, yang baik, yang benar, yang tulus dan sebagainya. Dan yang ketiga, menegur dan mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Kalau bagi kita mampu untuk menegur pemimpin, maka kita tegurlah mereka. Mungkin pemimpin itu dalam kalangan orang yang mudah kita jumpa, orang yang rapat dengan kita, orang yang boleh suka mendengar suara rakyat
dan sebagainya. Kadang-kadang netizen ni macam-macam. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin ada Facebook masing-masing, dan macam-macam lah kita tengok. Ada yang berbentuk kecaman, ada yang berbentuk idea, ada yang kerja nak salahkan pemimpin saja apa ada, dan macam-macam lagi lah. Jadi di dalam kita nampak kesalahan pemimpin itu, maka kita menegurlah dan mengingatlah mereka dengan lemah lembut. Itu dia. Dan beritahu mereka tentang kecuaian. Sekiranya pemimpin itu cuai, maka sebagai orang yang boleh menegur kepada pemimpin tersebut, maka tegurlah mereka, ingatkan mereka tentang apa saja yang mereka, kecuaian yang mereka lakukan terhadap rakyat dan pengabaian terhadap hak-hak umat Islam. Ini juga perlu diberitahu. Kalau kita mampu untuk menegur pemimpin, maka tegurlah mereka dan bagi tahu tentang sesungguhnya barangkali mereka mengabaikan hak-hak umat Islam. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu kalau kita mudah jumpa pemimpin lah. Kalau kita tak mudah jumpa pemimpin, mungkin barangkali payah sikit. Mungkin tuan-tuan berkawan dengan pemimpin yang hebat-hebat. Mungkin ramai-ramai kita ni mungkin kawan dengan YB ke apa ke contoh. Mungkin di antara kita ni yang kawan dengan pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin-pemimpin pemimpin kawasan dan sebagainya, kawasan ketua kampung dan sebagainya, mungkin boleh menegur kalau mereka mengabaikan ataupun cuai dalam membela hak-hak umat Islam, dalam membela hak-hak rakyat dan sebagainya. Mungkin boleh tegur. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak memberontak dan bermesra dengan manusia untuk mentaati mereka. Tidak memberontak. Pemimpin itu pemimpin yang baik dan sebagainya, maka tidak memberontak dan kita bermesra dengan manusia. Maksudnya apa? Ajak manusia untuk taat kepada pemimpin yang baik ini. Ini tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang terbaik kali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu memang terbaik sekali. Orang putih pun memang mengisytiharkan pemimpin yang terbaik dan sebagainya. Banyaklah kita tengok komen-komen mengatakan pemimpin yang terbaik adalah Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah pemimpin yang amat hebat. Tapi setelah itu dan sebagainya itu, barangkali mungkin ada yang bagi setengah orang dia nampak satu benda yang kecacatan dan sebagainya, dan perlu dia perbetulkan. Dia tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai umat Islam, sekiranya pemimpin itu baik, maka kita membantu mereka. Contohnya barangkali surau ataupun masjid dan sebagainya, para pemimpin, imam dan sebagainya itu mengingatkan para jemaah untuk patuhi SOP dan sebagainya bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini dan sebagainya. Itu ada benda yang baik. Itu adalah benda yang baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Khattabi radhiyallahu anhu, Al-Khattabi radhiyallahu taala berkata bahawa antara nasihat untuk pemimpin ialah solat di belakang mereka. Ini yang dijelaskan oleh pandangan Al-Khattabi. Antara nasihat untuk pemimpin itu maksudnya solat di belakang mereka, solat di belakang pemimpin. Dan juga jihad bersama mereka. Jika ada jihad, seruan jihad, maka berjihadlah dengan pemimpin-pemimpin ini, pemimpin umat Islam dan sebagainya. Dan menunaikan zakat, keluarkan zakat. Itu antaranya nasihat buat pemimpin. Kalau kita betul-betul mentaati pemimpin, kita tak berat untuk mengeluarkan zakat. Bahkan zakat itu bukan hanya untuk negara sahaja, tetapi bahkan hak untuk umat Islam yang lain. Dan juga seterusnya tidak memberontak dengan pedang sekalipun jelas kezalimannya ataupun buruk tingkah lakunya. Yang ni dipanggil burah, memberontak dengan mata pedang. Wa na'udzubillah. Dan juga tidak menipu mereka. Pasal yang ke-90, tidak menipu mereka dengan pujian. Yang ni satu hal juga. Mungkin barangkali pemimpin itu pemimpin yang mudah kita kenal dan sebagainya, kita puji dia sebab mungkin dia kita mudah jumpa, kita kenal dengan dia dan sebagainya. Kita depan kita puji, tapi belakang ini yang tak baik ini. Belakang mungkin barangkali mencaci pemimpin tersebut. Tidak menipu mereka dengan pujian dusta dan berdoa. Dan juga seluruhnya berdoa diberikan kebaikan untuk
mereka. Sentiasa mendoakan kepada pemimpin agar pemimpin diberi kebaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pemimpin umat Islam ialah para khalifah. Ini siapakah pemimpin umat Islam? Jadi siapakah pemimpin umat Islam? Pemimpin umat Islam ialah para khalifah dan sesiapa yang menguruskan urusan umat Islam yang terdiri daripada ketua-ketua negeri dan sebagainya. Jadi bagi seorang pemimpin yang menguruskan hak-hak umat Islam, yang pemimpin yang menguruskan urusan umat Islam, maka itu adalah pemimpin. Dan sesiapa yang menguruskan urusan umat Islam yang terdiri pada ketua-ketua negeri, ini adalah pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur mengatakan bahawa orang pemimpin umat Islam itu adalah pemimpin yang dia ini menguruskan urusan umat Islam. Ketua negara, ketua negeri dan sebagainya yang menguruskan urusan-urusan umat Islam, harta dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah, pentadbiran. Maka dia umat Islam, dia orang Islam dan sebagainya itu. Maka dia menguruskan urusan umat Islam dengan baik. Baik, Al-Khattabi berkata bahawa hal demikian ditafsirkan kepada para pemimpin yang terdiri daripada ulama agama Islam. Ada juga yang mengatakan pemimpin adalah terdiri daripada ulama agama Islam. Sebab itulah kadang-kadang kita kena taat dengan ulama. Sebab ulama juga merupakan salah satu pemimpin. Dan dikatakan lagi antara bentuk nasihat kepada mereka adalah menerima apa yang diajarkan. Iaitu ulama mengajarkan sesuatu benda yang baik, yang benar, maka kita terima dan mengikut fatwa mereka, jangan membantah, dan bersangka baik terhadap mereka dan bersangka baik dengan apa yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin dalam COVID-19 ini mungkin ada fatwa-fatwa yang barangkali adalah, mungkin bagi kita ni ada macam ada setengah orang yang pernah saya ceritakan, seorang pakcik dia tak setuju sebab tak boleh sembahyang kat masjid waktu dulu PKP mula-mula dulu. Dia marah dia. Dia kata ini adalah pemimpin akhir zaman, ulama akhir zaman, macam-macam lah dia marah sebab dia tak boleh main masjid. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan fatwa sudah dikeluarkan dan sebagainya, maka masjid pada ketika itu perlu ditutup dan sebagainya untuk mencegah daripada penularan COVID-19 dan sebagainya pada mula-mula dululah PKP. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dalam kita menerima fatwa yang telah ditetapkan oleh ulama dan juga ahli majlis fatwa, jabatan mufti dan sebagainya, kita kena bersangka baik. Yang tu ialah kita kena bersangka baik dan mereka tidak mengeluarkan fatwa melainkan ada kajian yang secara detail tentangnya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, saya tidaklah pandai saya nak membicarakan berkaitan pemimpin, sebab bila sebut pemimpin dia ada kaitan dengan pentadbiran politik dan sebagainya ini. Jadi sekadar yang kita boleh bincangkan saja. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya ni mungkin saya akan detailkan sedikit. Nasihat untuk Islam keseluruhannya. Nasihat kepada Islam keseluruhannya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan yang dikhususkan kepada dalam ataupun dikhususkan dalam hadis ini? Mereka ialah siapa sahaja selain daripada pemimpin. Tadi kita dah jelaskan berkaitan tentang pemimpin. Yang ni nasihat kepada Islam keseluruhan ni maksudnya apa? Mereka adalah sesiapa sahaja selain daripada pemimpin. Kita lah yang dimaksudkan ini adalah kita umat Islam. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perlu lakukan untuk umat Islam? Apa yang kita perlu lakukan untuk menjadikan bahawa agama itu adalah nasihat? Macam mana kita nak beri nasihat untuk merealisasikan hadis ini dan sebagainya? Macam mana kita nak buat? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya teringat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ammar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Seorang laki-laki dia mai kepada Nabi SAW. Yang ni tak ada dalam buku ni, tambahan. Ni tuan-tuan boleh salin sikit-sikit kalau yang nampak. Dan saya rasa hadis ni mungkin tuan-tuan bisa dengar, ibu-ibu dah sekalian bisa dengar. Seorang laki-laki, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dia mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabba ila Allah, ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang Allah Subhanahu wa taala sayang, Allah Subhanahu wa taala kasih? Maka faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ila Allah anfa'uhumun nas. Orang ataupun manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang ataupun manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maksudnya dalam hadis ini, kalau kita nak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena beri manfaat kepada orang lain. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari yang kita bangun daripada tidur, maka kena tanam pada niat, jadikan dia satu ibadat, iaitulah memberi manfaat pada manusia. Jangan bangun tidur, na'udzubillah jadi. Ada orang dia bangun tidur, dia mungkin dia tak tahulah, bagi dia mungkin dia tak tahulah dia berniat ke tidak. Hari itu dia nak menyusahkan orang. Dia bukan memberikan manfaat kepada orang, tapi hari itu nak menyusahkan orang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang Islam, maka kita nak Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Jadi kita kena tanam dalam diri kita memberi manfaat kepada orang ramai. Beri manfaat pada siapa sahaja, manusia umum, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam dan sebagainya, beri manfaat kepada keseluruhannya. Tapi kalau ada niat, wa na'udzubillah, niat nak menzalimi orang, yang tu minta sembah, takut-takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada umat manusia. Yang tu dia. Dan tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak memberi manfaat kepada orang? Antara benda yang lain, iaitulah perbuatan kita adalah perbuatan yang mulia, iaitu yang menyenangkan hati manusia ataupun orang mukmin. Senangkan hati orang, itu cara memberi manfaat. Maksudnya kalau dia mai kepada kita dengan satu urusan, maka kita pemudahkan dia, kita senangkan hati dia, sampaikan dia rasa lah, habis dah, selesai dah masalah. Macam tu. Tapi kalau seorang tu dia mai menghadap kita kata ni waktu last ni nak pergi makan dulu, tak pergi mai pula, kawan membila keluar pejabat. Contoh, mai pula. Mai orang yang dia nak berurusan ni tu kita lah contoh dia. Kita mai lambat, pergi makan, pergi semayang contohnya dan sebagainya, patutnya masuk ke-2, masuk ke-3, Pak Long tu tunggu daripada tadi lagi. Doktor congok gitu, mai lambat. Mai lambat, dia pun contoh dia, kalau kita jadi orang yang tu lah, yang menyusahkan orang tu, maka dia tengok dokumen, dokumen pakcik ni tak lengkap, pakcik mai balik esok. Jadi tadi awal-awal tadi dia tak mau cek. Tapi bila kawan tu tunggu masa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya, lain kali kawan tu balik macam tu saja. Esok mai balik. Mai balik, cek pun tak betul. Tadi tu cek tak betul. Esok mai borang pakcik tak lengkap ni, ada lagi benda lain yang pakcik kena isi. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan kepada Allah SWT, kalau kita melibatkan kerja dengan orang, maka pemudahkan urusan. Dia tu saya tak tahulah pakcik tu, kalau lah dia rasa dia dizalimi, doa orang yang dizalimi akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kali mulalah hidup dalam dunia ini tak rasa tenang. Sebab apa? Sebab hidup ni bagi orang buat kerja 2-3 kali. Nak ceritanya dalam hidup ini jangan kita bagi orang buat kerja 2-3 kali. Itu cerita dia. Kalau kita tak suka buat kerja 2-3 kali, jadi jangan bagi orang buat kerja 2-3 kali. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, kalau tuan-tuan bisa
mengalami perasaan yang begini, mungkin juga tuan ada pengalaman masing-masing lah. Saya dalam hidup ni ada lah 2-3 kali, macam seminggu 2 minggu sudah saya ada berurusan dengan satu benda. Saya nak sangat-sangat sorak tu. Contoh dia, lepas tu orang tu kata, kaunter tu kata, pegawai kami cuti. Jadi saya pun balik rumah. Kemudian dia kata nak kontak saya Rabu tu, habis sudah tak kontak. Lepas tu minggu depan saya pergi sekali lagi, seminggu bagi masa kat dia untuk dia buatkan sorak tu. Saya pergi sekali lagi. Sorak saya macam mana, dah siap? Oh, sorak ke? Bagi nama. Kita pun bagilah nama balik, suruh dia cek. Cek. Oh, sorak ni tak ada lagi, pegawai kami cuti. Kita pun mulalah nak jadi trojan sikit tu. Jadi rasa nak terangkat rambut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegawai kami cuti. Jadi kita pun dalam hati terfikir, pegawai ni awak hari Ahad ni terus cuti saja kah? Jadi problem itu. Tak apa, cik mai sekali lagi. Mai pula lah. Tapi tak apa, nanti kami akan telefon. Tunggu telefon. Esok kami akan telefon. Janji dengan saya. Dalam kali hari Rabu pun telefon. Surat encik dah sampai. Okey, saya pun pergi lah. Pergi. Saya kata hari Rabu ni tak boleh pergi. Mungkin hari Ahad saya pergi pula. Okay, jadi saya pergi hari Ahad. Rupanya saya pun ambil lah surat tu. Ambil surat tu sebab saya kena pergi satu pejabat yang lain untuk berurusan. Sampai kat pejabat tu kata apa? Ni cik, mereka buat surat ni silap. Saya waktu tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, saya tak tahu. Saya tak tahu nak kata apa lah. Saya cuma kata dekat kaunter tu, dia kata, abang tolonglah saya ni dah tak larat naik dah. Pergi turun, pergi naik. Ni kalau tak lengkap lagi, ni kalau silap ni bukan masalah saya. Ni saya doa lah kat abang, mudahlah urusan saya. Dia kata macam tu lah. Dia kata tak apa, yang ni kita boleh adjust Dia sebab dah banyak kali dah. Tapi lepas ni habaq ke depa, yang ni kesalahan yang besar. Silap kira dalam surat tu. Jadi saya tak mahu cerita lah form institusi mana dan sebagainya. Jadi saya rasa benda tu begitu menyusahkan. Jadi tuan-tuan yang diberkati oleh Allah SWT, ibu-ibu dan saudara, saya pun rasa sedih orang kita sendiri yang buat panggil macam tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, macam-macam dalam hidup ni. Dan kita akan rasa begitu susah sekali. Awaklah susah sangat, hanya sekeping kertas saja yang boleh ambil masa dalam masa 3 minggu. Kenapa boleh jadi macam tu? Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita sama-sama berazam agar memberi manfaat pada orang lain dan menyenangkan hati mukmin yang lain. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam hidup ini senangkanlah hati orang mukmin. Yang pertama sekali dengan cara menghilangkan lapar. Mungkin juga kita boleh menghilangkan lapar orang mukmin itu sendiri. Itu cara kita memberi manfaat pada orang lain. Tambah musim Covid ni ada orang tak cukup makan ke dan sebagainya, tak cukup bantuan, maka kita salurkan. Dan juga mengatasi kesusahan orang tersebut, memberi manfaat dengan cara yang macam mana, mengatasi kesusahan orang tersebut. Dan barangkali juga ni antara yang terbesar sekali, itulah barangkali boleh melunaskan hutang-hutang orang tersebut. Ini nombor 3 ni cara hebatlah kalau boleh buat. Itu antara cara-cara memberi manfaat yang lain. Dan cara yang lain juga, tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok muka surat yang ke-90 ini, maka bagaimanalah kita nak memberi manfaat kepada orang Islam? Maka yang pertama, maka bimbinglah mereka mencapai kebaikan di dunia dan juga hari akhirat. Itu cara kita nak beri manfaat kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, nasihat untuk umat Islam, maka bimbinglah mereka untuk mencapai kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Bimbing mereka dalam urusan-urusan dunia dan bimbing juga mereka untuk urusan-urusan akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang-kadang ada satu-satu masa kawan kita ini memerlukan bimbingan kita, hal-hal keduniaan dia. Dan contoh dia lah, kita ni pakai barista. Member tu tak reti. Tengok temperature ke apa ke semua dia tak tahu. Macam saya kot. Ini tak reti. Kira naik kereta je reti. Tapi ada satu benda tak reti. Ini macam mana cara nak ni dan sebagainya. Kalau simple-simple tu mungkin lah. Tapi ada satu benda kita ni lebih pandai. Maka kita kena mudahkan urusan dia ataupun bantu dia dalam hal-hal urusan dunia.
Anak-anak kita pun macam tu juga tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian. Kadang-kadang dalam urusan dunia mereka, kadang-kadang mereka rasa sempit. Sempit dari segi duit dan sebagainya untuk hidup dan sebagainya. Ada seorang hamba Allah, seorang bisyarah. Waktu dia main sembang dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya ni jenis bantu anak saya, tapi saya jenis suka bagi mancing." Dia kata, tu saya pun tak faham bagi mancing macam mana ni. Apa yang doktor bagi tahu? Dia kata, saya bagi kereta kat anak saya untuk dia buat Grab. Dia kata, tapi saya tak bagi duit, bagi dia usaha sendiri. Jadi anak dia lepas habis universiti, dia buat Grab tu. Jadi duit dapat sentiasa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, nampak kadang-kadang anak-anak dia tak erti nak fikir macam mana nak hidup ni, macam mana nak meneruskan kehidupan. Jadi kita ni yang tahu sikit, kita ada pengalaman kehidupan dan sebagainya, mungkin kita boleh bantu mereka dalam dunia mereka, dalam kehidupan dunia. Itu antaranya lah, keluarkan mereka dari segi masalah kesempitan dunia mereka. Dan yang kedua adalah bantu mereka juga untuk urusan-urusan akhirat. Mungkin mereka tidak sehebat kita, mungkin kita main kuliah tiap malam dan sebagainya, kita ada ilmu akhirat sikit, ilmu dan sebagainya, doa, belajar malam-malam, mungkin ada ustaz-ustaz bagi doa, dan apa pun sajalah, macam mana cara nak berdoa, adab berdoa, waktu bila mustajab doa. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian dengar dalam kuliah dan sebagainya. Waktu tu mungkin anak-anak dalam keadaan terdesak, nak perlu kepada doa, dia pun tak tahu, mungkin dia tak tahu waktu mana mustajab. Jadi kita bantu usaha-usaha akhirat mereka, kita bantu mereka. Mungkin juga dia tak tahu semayang, ini lagi kita kena bantulah. Kalau anak-anak tak tahu semayang, lagi-lagi lah kita kena bantu dia cara semayang yang betul, macam mana cara semayang. Kalau anak tak reti baca Quran, yang ni lagilah kita boleh baca Quran tapi anak tak boleh baca Quran. Mungkin juga kita kena bantu dia, ajar dia untuk bimbing mereka ke arah akhirat. Itu dari segi dalam keluarga. Bagaimana dalam masyarakat pun macam tu juga, bimbing mereka dalam urusan-urusan dunia mereka, dan bimbing juga dalam urusan-urusan akhirat. Itu dia. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nasihat untuk Islam keseluruhannya. Yang seterusnya, menghalang perkara buruk daripada menimpa mereka. Jadi ada benda-benda yang tak baik yang berlaku, maka kita halang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Contohnya ada orang, kita nampak orang nak masuk curi rumah jiran kita contoh dan sebagainya, kita nampak, dan mungkin kita boleh jerkah sikit dalam curi tu, ataupun bersin sikit, dia berlari terkejut, dia ingat-ingat ada orang. Itulah cara kita menghalang. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita perlu menghalang perkara buruk yang menimpa kepada musibah dan sebagainya ini pada orang-orang lain, orang Islam dan sebagainya, maka kita kena halang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang begitu jugalah di dalam keadaan kemalangan dan sebagainya, kita tengok orang tu dalam keadaan memerlukan bantuan. Mungkin kita fikir benda yang simple saja, benda yang ringan, telefon ambulan. Jadi kalau kita ni pi angkat rumah lagi, jadi kot lain pula. Patah kawan tu patutnya tak patah dua, tapi sebab kita angkat-angkat, perak patah. Mungkin itu bahaya juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan cara yang mudah, telefon, ambulan dan sebagainya, itu cara mudah. Jadi cara kita menghalang perkara yang buruk yang menimpa mereka dan sebagainya, kita bantu mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya mengajar mereka perkara yang mereka jahil tentang agama. Mungkin juga mengajar umat Islam dengan cara yang mereka ini barangkali jahil tentang agama, maka kita ajarkan pada mereka. Sama ada keluarga kita, ataupun orang di sekeliling kita, ataupun masyarakat itu sendiri. Dan juga menegur mereka dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa lagi yang kita perlu lakukan? Antara yang lain juga nasihat untuk umat Islam keseluruhannya ini, untuk Islam keseluruhannya, maksudnya menutup keaiban umat Islam itu sendiri.
Kadang-kadang ada keaiban dia kalau kita dedah satu cerita yang sensasi. Tu cerita yang ni model besar ni. Contoh yang dimulakan oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada satu cerita ni Tuhan takdir kita ternampak keaiban orang tersebut, sikap dia dan sebagainya, ternampak, dan kita boleh buat cerita kalau kita nak buat cerita waktu tu. Dan cerita kita barangkali waktu tu memang sensasi dan sebagainya, terkini dan sensasi. Tapi kita tak cerita sebab kita nak tutup keaiban orang itu sendiri, jadi kita senyap je. Tak apalah, mungkin kalau kita cara kita nak tegak cara direct dengan dia, kita pergi kat dia, kita bagi tahu kata tentang kesalahan dia dan juga sebagainya. Yang bukan viral dah ni, zaman orang viral lah ni. Nampak orang buat kesalahan, mungkin dia nak bimbing pun, dia tengok dah apa kawan tu duk korek tambah masjid, dia pergi rakam pula kat atas. Ni tengok ni muka dia ni habis tunjuk habis daripada atas sampai ke bawah. Sebab tu zaman dulu mungkin nak cari berita sensasi cukup payah. Sakit kepala wartawan-wartawan zaman dulu. Zaman law ni cukup senang dengan viral ni. Atau yang dimulakan oleh Allah SWT. Kawan tu, ya Allah, mungkin dia salah. Tahulah dia salah. Mungkin sama ada kita tangkap dia dan sebagainya. Ataupun kita bimbing dia, jangan buat macam ni pasal apa buat ini dan sebagainya. Ataupun serah pada pihak berkuasa, itu adalah lebih baik daripada duk viral video dia tu. Kalau kawan tu bertaubat macam mana? Viral video itu tersebar lebih kurang 50,000 orang. Macam mana tuan-tuan ini dimulakan oleh Allah SWT? Siapakah yang menanggung dosa itu? Jadi orang yang memviral itulah bahaya. Kalau viral ke arah kebaikan dapat pahala. Tapi kalau viral ke arah menyebabkan keaiban orang itu, maka dia lagi masalah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi telefon bimbit antara fitnah di antara akhir zaman ini. Kalau pandai kita guna, banyak yang kita dapat manfaat. Tapi kalau kurang orang pandai menggunakannya, maka banyak memudaratkan kita dan akan membawa kepada dosa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan siapa na'udzubillah min zalik. Jadi viral ni bahaya juga. Ada viral yang baik, yang boleh diviralkan, kita viralkan. Ada benda yang perlu ditutup, maka perlu ditutup. Antaranya keaiban orang lain. Dan ni cukup tambah pula tengok kawan tu kena apa duk tengah ni apa buat benda-benda tak elok lah. Tangkap gambar pula viral kat orang. Jadi kawan tu mungkin kesan ni kita tak nampak. Kita nampak kesan itu inilah pengajaran. Kita fikir mungkin bakali orang ramai duk viral ni, saya ingat dalam kepala mereka ni menampakkan bahawa benda itu memberi pengajaran pada orang. Saya rasa itulah antara sebabnya. Tapi kita kena fikir balik kesan kepada keluarga dia yang boleh malu kalau dia ada anak, orang kena pak dia siapa, habis psikologi budak tu boleh down. Pipi rumah, pak hang yang kemarin kena tangkap kemarin tu. Habis budak tu, sakit kepala. Seminggu pun tak habis. Rupanya pak hang menyamun contohlah. Habis. Rosak budak tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan merosakkan ataupun menyakiti hati ramai orang. Yang ini tak memberi manfaat kepada orang, bahkan mendatangkan mudarat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, wa na'udzubillah min zalik. Jadi mungkin kita boleh sebarkan benda-benda yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita dan sebagainya, benda yang baik-baik itu mungkin kita boleh kongsikan. Tapi keaiban orang, jangan sesekali, wa na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian seterusnya menutup kecacatan mereka, lebih kurang kat tadi, dan menolak kemudaratan daripada menimpa mereka. Yang ini pun telah saya ceritakan tadi, dan mendatangkan manfaat-manfaat untuk mereka. Benda-benda yang memberi manfaat pada umat Islam itu, maka kita cuba bantu. Jadi dalam hidup kita ini tuan-tuan, ibu dan sekalian, kena ada satu sifat yang rasa nak memudahkan urusan orang dan memberi manfaat kepada umat Islam keseluruhannya, insya-Allah. Allah akan bantu kita dan kita akan mendapat pahala yang akan mengalir, insya-Allah. Dan seterusnya menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran secara lemah lembut dan juga ikhlas. Jadi nak menyuruh mereka melakukan kebaikan dan juga mencegah mereka kepada kemungkaran secara lemah lembut dan juga ikhlas. Ini juga dijelaskan begitu. Kadang-kadang kita nak beri nasihat kepada orang dan sebagainya, kadang-kadang ada time juga kena tengok. Kalau kita bijaksana, kita akan melihat
Apabila masa yang sesuai untuk menegur. Kadang-kadang tegak direct lala tentai kawan tu buat salah, dia barangkali nasihat kita itu tak akan masuk ke hati dia. Barangkali tuan-tuan ibu dan ayah sekalian mungkin ambil masa isteri melakukan kesalahan ataupun melakukan kesilapan lah, ataupun suami melakukan kesilapan, lala tu juga barangkali jangan ditegur. Kita kena fikirkan di manakah, waktu manakah sesuai untuk memberi teguran. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, kalau dengan budak-budak mudah kita tegur. Tapi kalau kita tegur lala tu pun tarik muka juga. Macam nak raya apa macam tu juga. Kalau budak-budak kita tegur lala tu juga tarik muka. Kita nak bagi nasihat dia tak akan dengar. Sebab dia tengah marah. Dia tak boleh terima teguran pada ketika itu. Jadi dalam menegur, antara seni menegurnya adalah itu yang dijelaskan oleh ulama dan sebagainya. Maka dalam keadaan orang itu lala melakukan kesilapan, kita jangan, barangkali kita tengok kesesuaian tempat. Ada orang kadang-kadang dia boleh terima lala tu tegur dia. Ada orang kadang-kadang tengah makan-makan, jom kita pergi makan sikit, dia pun kata okey tak ada masalah. Itu kita sembang dengan dia apa semua, tengok line clear, dia pun okey, emosi dia stabil dan sebagainya. Mungkin waktu tu boleh menegur dia sekiranya dia ada kesilapan, sama ada isteri ataupun suami. Macam tu lah dalam kehidupan kita. Ada time bila kadang-kadang time kita yang manusia ni kadang-kadang dia suka mendengar nasihat, tapi bukan setiap masa. Ada orang dia ada time dia kadang-kadang pagi dia suka dengar time tu saja, pagi suka mendengar nasihat, duduk tanyalah ustaz 2 jam pun tak ada masalah. Tapi bila tanyalah ustaz duduk 12 tengah hari, mungkin bagi dia tak boleh mendengar nasihat waktu tu. Contoh, dia ada urusan yang lain dan dia tak bersedia untuk menerima nasihat. Okay, tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian yang mai pada malam ni mungkin bersedia menerima nasihat kot. Saya rasa macam tu lah. Jadi malam ni mungkin boleh terima nasihat dan sebagainya. Bersedia untuk menerima nasihat dan waktu itu mungkin mudah masuk dalam hati kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Baik. Sikit je. Dan dikatakan lagi bahawa mengasihi mereka dan menghormati golongan tua dan mengasihi golongan muda. Itu antara yang lain. Itulah kasih kepada mereka, itulah menghormati golongan tua dan mengasihi golongan muda. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada panjang kot ni. Tak apalah, bulan depan kita akan sambung. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini, antaranya kalau kita boleh menegur pemimpin, maka tegurlah pemimpin. Ada peluang untuk menegur pemimpin, tegurlah. Tu cara tegur tu pun tengok keadaan juga. Mungkin masa yang sesuai dia waktu bila mungkin dia boleh menerima kita dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang lain, kita dalam hidup kita ni biasalah kita melakukan manfaat kepada orang lain dan kita minta bantuan kepada Allah SWT agar Allah jauhkan kita daripada menyusahkan orang lain. Wa na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam. Aku lihat wa astaghfirullah lakum. Saya mohon maaf pada ibu dan ayah-ayah sekalian yang menyebabkan terasa hati dan sebagainya. Kuliah saya terasa hati dan sebagainya. Bila-bila saya minta maaf. Aku lihat wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وعلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تكبير.